Semasa 23 tahun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, Nabi mengimankan berapa orang? Berapa orang Nabi mengimankan? Maknanya wafat Nabi, Nabi meninggalkan berapa orang beriman? Baik, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 127,000 orang sahabat. Ada yang mengatakan 320,000 orang sahabat. Ya Allah, ramainya. Baik, saya nak tanya, apa sistem yang Nabi gunakan? Apa media yang Rasulullah gunakan? Ada SMS ke? Belas apa lagi? SMS ke? WhatsApp ke? Tak ada. Tetapi apa kaedah Nabi? Cuba tuan-tuan tulis kalau boleh, ambil kaedah ini. Nabi SAW bersabda, antum lan tas'un nasa bi amwalikum fas'auhum bi akhlaqikum wa bastul wajah, kata Nabi. Kamu tak boleh tawan manusia dengan harta kamu, tak boleh. Tetapi tawanlah manusia, kuasailah manusia dengan wajah kamu yang sentiasa senyum dan dengan akhlak kamu yang sentiasa menyenangkan. Dua senjata nak tawan manusia, kata Nabi. Tuan-tuan perempuan yang saya kasih, kalau kita tengok-tengok, kalau kita fikir-fikir pelik tau. Nabi keluarkan kenyataan ini di saat manusia zaman itu mengamalkan hukum rimba, hukum padang pasir. Apa makna hukum padang pasir? Hukum singa lah. Siapa yang kuat dia berkuasa. Begitulah nilai yang manusia pegang zaman itu. 1400 tahun dulu. Tetapi Nabi kata apa? Kamu tak boleh tahan manusia walaupun kamu bersikap keras. Tetapi berlemah lembutlah dengan akhlak kamu dan wajah kamu sentiasa senyum. Dan ini tuan-tuan, memang sahabat-sahabat Nabi pelik macam mana dengan senyum bertahan manusia, dan ini diamalkan oleh Nabi SAW sendiri. Tuan-tuan ingat tak satu peristiwa Nabi sedang mengajar sahabat-sahabat. Ini semuanya benda ni boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Nabi sedang mengajar sahabat-sahabat. Ya, ada sahabat-sahabat lain duduk di belakang. Tiba-tiba seorang lelaki Badui, dia berjalan di belakang Nabi SAW. Ya, tak macam mana dia datang depan Nabi, dilihat Nabi pakai satu rida, macam satu serban di leher. Dia tarik serban Nabi, dia terus pintal dan terjerutlah leher Nabi SAW. Waktu itu tuan-tuan yang saya kasihi, apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, nak aku pancung lelaki ni. Jangan Umar, jangan. Tanya dia apa. Peristiwa macam ni berlaku dua kali sebenarnya tuan-tuan ya. Ini kali yang kedua. Waktu itu Umar tanya, kau nak apa? Ya Muhammad, kau pernah berjanji dengan aku nak beri 100 ekor kambing. Mana kambingnya? Apa kata Nabi? Oh, begitukah? Aku pernah berjanji dengan kamu, wahai Umar, cuba lihat dalam simpanan. Kalau ada 100 ekor kambing, bagi pada dia. Betul. Lelaki itu dapat rezeki 100 ekor kambing. Dia pun dapat, dia pun halau. Sekerat jalan dia patah balik, dia berjauh lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat itu takbir, tengok apa hal ni. Maka Nabi pun lihat, tanya apa? Ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak pernah berjanji dengan aku, tidak. Tetapi telah tersebut dalam kitab-kitab lama yang terdahulu. Muhammad Rasul akhir zaman. Tandanya, apabila orang datang kepadanya meminta sesuatu, orang itu tidak pulang dengan tangan yang kosong, melainkan dia dapat apa yang dia nak. Benarlah engkau Rasulullah? Ya Rasulullah, aku beriman dan aku pulang 100 ekor kambing semua. Sesungguhnya aku ni ketua Badui. Di belakang aku ada ribuan manusia. Akan aku beritahu mereka, Muhammad yang kita cari telah aku temui. Nanti ya Muhammad aku bawa mereka. Ni Nabi SAW, satu dapat 1000 di bawah. Allahu Akbar, subhanallah, hebatnya. Nabi SAW satu hari Nabi keluar di kota Madinah, menunggang unta. Dia masuk ke satu kampung. Tiba-tiba Nabi mendengar satu salam. Nabi lihat kiri kanan, siapa dia? Rupanya Nabi nampak kelibat seorang anak kecil bersembunyi di sebelah batang pokok kurma. Nabi nampak dia kelibat, Nabi turun. Nabi pun macam kejar anak-anak dan Nabi pun peluk dia. Nabi melutut dan Nabi dakap anak itu.
Nabi ni biasa gitulah, jumpa orang, kamu ni siapa, ibu ayah kamu siapa, dari mana kamu datang. Rasulullah pun tanya. Walaupun anak kecil, Rasulullah cukup layan, ya Allah. Ya. Dan Nabi SAW selepas itu meletakkan tangan kanannya mula di atas kepala anak ini. Dan ingat ya, mukjizat Nabi. Kalau Nabi meletakkan tangan kanannya mula di atas kepalanya, bau harum Nabi tidak akan hilang dalam masa 3 hari. Tak akan hilang. Bayangkan anak ini balik, beritahu bahawa dia telah dipeluk oleh Rasulullah. Yang ayah ibu ayahnya pula, ya Allah, terbau bau Rasulullah. Tak bertambah iman ibu ayah mereka. Ini dia. Dapat satu yang lain terus terkait. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi, ini bentuk Rasulullah punya sistem delivery. Nampak? Cuba tengok fatanah. Fatanah ni maknanya apa? Bijaksana. Bijaksana, bijak sini, itulah dia, ya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita lihat dalam apa? Dari sudut perniagaan lah. Perniagaan. Tuan-tuan, cikgu-cikgu, ustaz-ustazah yang saya muliakan, Khadijah radhiyallahu anha jatuh hati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Ya? Ialah sebab apa? Sebab dia pernah memberikan amanah kepada Rasulullah untuk menguruskan barang dagangan dia. Ya, akhirnya balik bawa untung. Baik. Jadi Rasulullah tu, Khadijah jatuh hati Rasulullah tu sebenarnya sebab apa? Biasanya orang ulas sebab Nabi ni amanah dan jujur, betul? Sebenarnya lebih dari itu, Nabi seorang yang profesional dalam menguruskan rumah tangga, menguruskan perniagaan. Profesional Nabi. Tuan-tuan ya, cuba lihat ahli sejarah. Prof Haikal pernah berkata bagaimana Nabi SAW, ya, dia tahu barang daripada Mekah akan dibawa ke kota Syam, ni Syria sekarang. Barang-barang dari Syria akan dibawa ke kota Konstantinopel, Eropah waktu itu Istanbul sekarang. Dan Nabi SAW telah mula membaca apa barang yang akan diambil daripada Yaman. Barang Yaman akan datang daripada India, India datang daripada Melayu. Dan Nabi SAW antara barangan yang Nabi jual adalah rempah ratus, yang Nabi nak bekalkan kepada orang-orang di kota Konstantinopel. Musim sejuk perlukan rempah. Tuan-tuan yang saya kasih, Nabi membaca perjalanan perniagaan, akhirnya membawa untung besar. Tapi ini tidak tidak di-highlightkan kepada kita. Yang Nabi adalah seorang yang profesional dalam urusan perniagaan. Baik, kalau saya tanyalah tuan-tuan, puan-puan, dalam Al-Quran ya, ya, surah paling panjang surah apa? Al-Baqarah ya. Tapi bukan itu yang saya nak tanya. Nak tanya begini, ada satu ayat dalam Al-Quran yang ayat itu membincangkan satu hukum. Ya Allah, ayat itu dikatakan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ayat mengenai apakah dia? Betul, terima kasih saudara. Ayat cikgu saudara. Ayat mengenai hutang piutang. Buka surah Al-Baqarah second last. Ya, ayat yang 283. Ya, ayat 283. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih, daripada atas sampai ke bawah, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu buat urusan perniagaan yang bertangguh, hendaklah kamu tulis. Maknanya ada surat hitam putih. Dalam ayat itu yang panjang sampai di hujung kaki ayat buku surat itu, ada 10 perkara yang Rasulullah, yang Allah ajar Rasulullah macam mana nak menjadi seorang pengurus bank yang baik. Sunnahnya itulah. Tapi kadang-kadang maaf tuan-tuan, kita tak ikut syariat ni. Ya, terutama bila urusan hutang dengan adik-beradik, betul tak? Saya biasa pernah jumpa tuan-tuan ya, seorang wanita selepas buat training dia datang menangis-nangis. Dia kata, Ustaz, tak tahulah Ustaz, nasib saya apalah di dunia ni. Di dunia lagi saya dah susah Ustaz, macam mana di akhirat nanti? Begitu. Saya mak ayah dah tak ada. Kami 3 orang adik-beradik, saya dua lelaki, saya seorang perempuan. Dan sekarang adik-adik saya tinggalkan saya dah 4 tahun. Saya hidup sebatang kara Ustaz, saya tak ada suami, kata dia. Adik-adik tak datang kepada saya Ustaz, ini yang saya sedih sangat-sangat Ustaz. Kenapa jadi gitu? Saya tanya kenapa jadi gitu? Tak tahu, saya ingat masalah hutang lah Ustaz. Masalah hutang, macam mana boleh jadi gini? Ginilah Ustaz, dulu 4-5 tahun dulu, masing-masing ada masalah duit, nak hutang 15,000, 20,000, saya bagilah.
Lepas tu kata nak bayar, tak bayar. Sampai sekarang tak bayar, terus 2 tahun ni langsung tak balik. Tak tahulah aku jadi ustaz, macam mana lah, tolong selesai masalah adik-adik saya ni. Saya kata gini, saya nak tanya puan, ada tak masa beri hutang pada adik-adik buat surat hitam putih? Ya? Siapa saksi, pak saudara, mak saudara ke, ataupun kawan-kawan baik, ada tak? Tak ada lah ustaz. Kalau adik-beradik nak buat macam tu, itulah dia. Sebenarnya, oleh kerana tak ikut syariat Tuhan lah, kita selalu tertipu dalam soal hutang-hutang, iaitu utama adik-beradik. Saya nak tanya tuan-tuan, berlaku tak dalam kehidupan kita masyarakat kita ni? Dengan adik-beradik lah, akhirnya kita bermusuhan sebab apa? Hutang. Sebab kita jenis macam mana? Ya, masa mula-mula jumpa, suka manis muka, hujung bergaduh. Patutnya nak datang jumpa, nak minta, ya, kita tegas dulu. Kemudian nak gaduh, kemudian tak apa, gaduh awal-awal, insyaAllah di ujungnya senyum. Ini sepatutnya, tuan-tuan yang saya kasihi, kita tidak profesional menguruskan kehidupan. Ya, baik, contoh lagi, tuan-tuan yang saya tanyakan, patuanah Nabi, apa contoh perang lah, kata kita ambil perang lah. Ingat ya, perang dalam Islam bersifat defensif, betul tak? Ya, kita mempertahankan, bukan kita yang mencetuskan. Tidak, ingat tu. Namun Nabi SAW, Allahu Akbar, seorang yang pakar dalam peperangan. Kita ambil perang apa? Dah mula berhijrah daripada Mekah ke Madinah, pertama perang apa? Perang Badar. Kita tengok ya. Perang Badar, ahli sejarah mengatakan bahawa Nabi seorang pakar dalam logistik. Kenapa Nabi dikatakan pakar dalam logistik? Sebab Nabi kuasai dulu apa dikatakan Badar, tempat takungan air. Badar itu sungai kawasan yang penuh dengan air, ada banyak telaga. Jadi kafilah-kafilah ke, pedagang-pedagang ke, orang yang merentas padang pasir utara selatan, berhenti untuk kumpulkan air. Nabi tawan dulu tempat itu. Akhirnya Nabi ambil air dan Nabi tutup telaga-telaga yang ada. Bayangkan bila tentera musuh datang dalam keadaan tidak ada air, tenaga mereka terlalu minimal. Macam mana? Senang je Nabi kalahkan mereka. Ini satu, Nabi pakar logistik. Cuba tengok perang yang ketiga, perang Khandaq, contoh. Perang Khandaq ni perang apa? Farid, ya. Perang Farid, ya, di mana sekutu-sekutu Ahzab bergabung untuk menghancurkan Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan yang saya hormati, Nabi masa tu bingung juga tahu. Ni macam mana ni lepas Uhud ni seri di Uhud ni, kita nak pergi hadapan dengan Khandaq pula ni. Akhirnya Nabi mesyuarat, hati tengok ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mendapat wahyu, Nabi masih mengamalkan sistem syura lagi. Nabi mesyuarat. Akhirnya Nabi tanya, "Wahai sahabatku, kita nak bertahan di Uhud ke? Nak tunggu dalam Madinah ke? Atau kita nak pergi ke mana?" Maka seorang sahabat, Salman Al-Farisi, "Ya Rasulullah, aku orang Farsi. Pengalaman kami orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, kalau nak diserang oleh puak yang besar, biasanya kami menggali parit mengelilingi daerah kami. Parit, longkang besar." Tuan-tuan yang saya kasihi, inilah dikatakan Nabi ya. Think out of the box ya. Nabi berfikir di luar kotak pemikiran Arab. Nabi guna pakai perkataan Salman Al-Farisi, 21 hari, siang malam, musim terlalu sejuk, makanan Madinah tetap terlalu kurang. Dan Nabi mengarahkan sahabat-sahabat menggali parit. Tuan-tuan yang saya kasihi, agak-agak panjang mana parit itu? Panjang mana agak-agak? Besar mana agak-agak parit itu? Ya Allah, panjangnya 2.7 kilometer. Besarnya, andainya kuda perang cuba melompat, kuda perang tadi tak akan lepas jatuh ke dalam parit, dan kuda itu tidak boleh naik semula ke atas. Bayangkan, begitu 21 hari mereka menggali lubang. Apa backhoe yang mereka gunakan? Apa jentolak yang mereka gunakan? Tidak. Siang malam mereka bekerja untuk apa? Untuk buktikan cinta mereka terhadap Allah dan Rasul. Akhirnya datanglah ya tentera Ahzab. Ya Allah, 10.000 orang. Yang tentera Ahzab ni pula datang, tuan-tuan, bawa kambing, bawa anak isteri, bawa tongges, bawa peti sejuk, semua bawa.
Iya, kenapa? Mereka yakin mereka akan dapat menguasai Madinah selepas itu. Tetapi alangkah ya, kenapa? Terpanjat buruknya mereka. Sampai-sampai bila pula Madinah ada parit. Sedangkan mereka dalam kepala tak tahu apa pun, tak pernah tahu pun yang Madinah tu ada parit. Allah berikan kemenangan. Cuba tengok profesional Nabi SAW. Allahu Akbar, tuan yang saya hormati ya. Mari kita lihat Nabi SAW sebagai seorang pemimpin yang hebat. Ini dia. Tuan Nabi ini dalam sebuah buku dikatakan Nabi ini pemimpin 360 darjah. Kenapa dikatakan Nabi pemimpin 360 darjah? Sebab Nabi orang paling bawah pun merasakan Nabi pemimpin. Siapa dia? Anak cucu Nabi sendiri. Orang yang senabaya dengan Nabi, itulah kawan-kawan sahabat merasakan dia lah. Raja-raja juga merasakan Nabi pemimpin. Ya Allah. Tuan-tuan, biasanya manusia sekarang ni kalau memimpin dia sentiasa menggunakan right dia, betul tak? Dia punya jawatan dia. Ya? Kan itu kita lihat ada CEO bertaraf antarabangsa. Ya Allah, 4,000 orang stafnya. Ya, 40,000 orang stafnya, tapi bila balik rumah dia yang dipimpin. Kecut je dia. Kenapa jadi gitu? Sebab ada pemimpin lain di dalam rumah dia. Ya. Tuan-tuan, tidak, Nabi tidak. Isterinya menganggap Rasul pemimpin, anak cucunya menantu menganggap Rasul pemimpin. Kan itu cuba lihat ni. Kalau pemimpin biasanya digunakan kaedah apa? R plus R minus R equal to R. Ini biasa. Rules, regulation, tanpa relationship akhirnya melahirkan rebellion, pemberontakan dan penolakan. Nampak? I bos tau. Lu siapa? Itu ayat-ayat biasa. Ya. Tapi Nabi tidak. Nabi menggunakan pendekatan R plus R plus R. Ya, coba tengok akhirnya ya, peraturan undang-undang disertakan dengan kasih sayang. Allahu Akbar. Akhirnya respect. Sampai kita 1400 tahun pun ditinggalkan oleh Nabi, terasa yang kita disayang oleh Nabi. Betul tak? Betul tak? Ya Allah. Apa? Kasih sayang Nabi itu dibuktikan dalam apa yang kita dapat ini. Dengan akhlaknya, dengan apanya, Masya Allah, hebat. Ya. Alhamdulillah, hujan ya. Rahmat Tuhan. Baik, boleh teruskan lagi? Boleh ya? Dengar ke belakang? Tak dengar. Tu syairi tolong kuatkan lagi. Boleh ya? Boleh tak? Bantu apa? Baik ya? Boleh ya? Belakang? Okey. Baik tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi, dan itu tuan-tuan, marilah kita lihat bahawa Nabi-Nabi, para Rasul bukan saja mereka orang yang baik, tetapi orang yang nak memberikan kebaikan. Cuba lihat. Para Nabi dan Rasul bukan saja mereka orang saleh, tetapi mereka muslah. Para Nabi dan Rasul bukan saja mereka nak jadi seorang hamba yang baik, mereka nak memberikan apa dia? Peranan sebagai khalifah. Ya, tuan-tuan yang saya hormati, mari pada pagi ini tuan-tuan ya, sebelum kita istirahat untuk masuk sesi yang kedua, saya nak mengajak tuan-tuan